Salam sejahtera semua. Hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang kesalahan rasuah yang melibatkan FIFA. Baiklah, di bahagian ini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi bagi integriti dan rasuah secara ringkas. Apakah itu integriti? Integriti merupakan ketulusan, kejujuran, dan amalan etika dalam sebuah organisasi. Rasuah pula merupakan penyalahgunaan kuasa untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Mengapa integriti itu penting dalam sukan antarabangsa? Pertama, ia menjaga nilai sukan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan global. Yang ketiga, menjadi penanda aras bagi kredibiliti organisasi. Dan yang terakhir, mengelakkan kontroversi. Ini merupakan nama sebenar bagi FIFA dan ini merupakan logo FIFA. FIFA ditubuhkan di Perancis pada 21 Mei 1904. Ini merupakan 6 buah negara yang menjadi pengasas bagi FIFA. Berikut merupakan 3 tugas utama bagi FIFA. Yang pertama, mengurus bola sepak antarabangsa. Yang kedua, menganjurkan kejohanan seperti Piala Dunia FIFA yang telah bermula sejak tahun 1930. Dan terakhir, memastikan standard dan peraturan permainan dipatuhi. Keahlian dalam FIFA ini ialah lebih daripada 200 negara. Nilai yang dibawa oleh FIFA ialah memupuk fair play, perpaduan dan pembangunan bola sepak dari akar umbi. Salah satu kesalahan terbesar dalam skandal FIFA ialah perjualan hak siaran dan penajaan secara haram. Pegawai FIFA dan individu yang terlibat dalam badan pentadbirannya didakwa menerima rasuah daripada syarikat yang ingin membeli hak siaran televisyen dan perjanjian penajaan untuk kejohanan besar seperti Piala Dunia. Mereka dipercayai telah memberi keutamaan kepada syarikat-syarikat tertentu dengan menerima suapan seperti pertukaran. Contohnya, syarikat-syarikat yang ingin mendapat hak siaran atau perjanjian penajaan besar mungkin perlu membayar sejumlah besar wang sebagai sokongan kepada pegawai FIFA yang berkuasa. Tindakan ini menimbulkan keraguan tentang bagaimana keputusan berkaitan penyiaraan dan penajaan dibuat, serta mengurangkan peluang untuk hak yang mungkin lebih berlayak atau lebih adil untuk mendapat kontrak tersebut. Selain itu, isu paling kontroversial dalam skandal FIFA adalah dakwaan pengundian yang tidak tulus dalam pemilihan tuan rumah Piala Dunia, terutamanya di Qatar pada tahun 2022. Dakwaan mengatakan bahawa rasuah telah digunakan untuk mempengaruhi pengundian yang membawa kepada kemenangan Qatar. Terdapat laporan yang menyatakan bahawa beberapa ahli eksekutif FIFA menerima sokongan untuk memberi sokongan kepada Qatar, walaupun negara tersebut pada masa itu dianggap kurang mempunyai infrastruktur yang mencukupi untuk menjadi tuan rumah kejohanan besar seperti Piala Dunia. Selain itu, masalah berkaitan dengan cuaca panas yang ekstrim di Qatar pada musim panas itu dan isu hak asasi pekerja turut menimbulkan persoalan tentang kebolehlaksanaan keputusan tersebut. Skandal rasuah FIFA melibatkan Sepp Blatter, bekas Presiden FIFA, terlibat dalam beberapa dakwaan rasuah yang melibatkan jumlah wang yang amat besar. Skandal ini terbongkar melalui siasatan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat dan FBI yang menemui skema rasuah jangka panjang dalam FIFA. Siasatan ini membawa kepada banyak penangkapan dan pertuduhan terhadap pegawai FIFA. Kesan rasuah FIFA yang kita dapat lihat ialah hilangnya kepercayaan awam. Kepercayaan awam terhadap organisasi telah menurun dengan drastik, menyebabkan orang ramai berasa kecewa dengan cara pengurusan FIFA. Kesan yang kedua ialah terhadap negara tuan rumah dan reputasi FIFA. Qatar menghadapi tekanan besar dari masyarakat antarabangsa dan media atas dakwaan rasuah dan pencabulan hak asasi manusia. Ini menjejaskan imej negara di mata dunia. Reputasi FIFA tercemar akibat tidak berpegang kepada integriti dan etika kerja. Antara langkah-langkah yang telah diambil oleh FIFA untuk memulihkan integriti ialah penguatkuasaan undang-undang. Contohnya, pihak Kementerian Belia dan Sukan mestilah menguatkuasakan lagi undang-undang pencegahan rasuah dari semasa ke semasa, terutamanya dalam urusan kewangan agar atlet-atlet mendapat hak dan juga hasil yang sepatutnya diberikan oleh pengurus mereka. Dalam hal ini,
Peluang pembangunan sukan akan jatuh jika wang yang sepatutnya disalurkan kepada atlet tetapi sudah lesap diambil oleh orang lain, terutamanya oleh pengurus perlembagaan persekutuan sukan dan sebagainya. Langkah yang seterusnya ialah penyiasatan bebas oleh pihak ketiga. Pihak berkuasa perlulah memainkan peranan dalam menyelidik. Pihak pengadil sebelum perlawanan juga adalah sangat penting dalam bola sepak supaya tidak berlakunya pihak pengadil yang berat sebelah. Pihak pengadil yang diimport dari luar negara seharusnya dipilih dan diambil oleh pengurus yang paling tertinggi dalam bidang bola sepak supaya tidak berlakunya rasuah. Jika ianya dipilih oleh persatuan-persatuan sukan yang terlibat dalam bola sepak, mereka kemungkinan besar akan membayar pengadil tersebut untuk memberikan mereka menang dalam perlawanan. Langkah yang terakhir adalah meningkatkan hukuman. Sebagai contoh, pihak polis dan juga badan-badan yang terlibat seharusnya meningkatkan lagi hukuman dan juga tindakan yang sewajarnya agar ia dapat memberi pengajaran dan rasa takut kepada persatuan-persatuan sukan yang lain, terutamanya dalam bidang bola sepak. Hal ini dapat membantu mengurangkan kes-kes rasuah dalam bidang sukan di negara kita. Kesannya, amalan rasuah jika tidak dibendung boleh mengakibatkan banyak masalah sosial, seterusnya boleh mengancam kesejahteraan negara. Cadangan untuk meningkatkan integriti ialah audit dan pemeriksaan berkala, menjalankan audit kewangan dan operasi secara berkala oleh firma audit bebas untuk memastikan tiada amalan yang melibatkan rasuah atau penyalahan gunaan kuasa. Yang kedua, ketulusan dalam semua proses dan keputusan. Semua keputusan penting seperti pemilihan tuan rumah Piala Dunia, pengagihan hak siaran dan penjanaan harus dibuat secara terbuka. Pengumuman keputusan dan alasan di sebalik keputusan tersebut hendaklah dibuat secara jelas dan kepada umum. Kesimpulan yang kita boleh perolehi daripada skandal FIFA yang melibatkan rasuah dan salah guna kuasa memberi banyak pengajaran penting. Ketulusan dalam organisasi adalah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kuasa. Hal ini kerana rasuah memberi kesan negatif kepada pembangunan negara, pembangunan sukan dan masyarakat dalam sukan. Ia mencemarkan integriti, menyebabkan kehilangan kepercayaan peminat dan penaja, serta menghalang pembangunan infrastruktur dan bakat atlet dari segi sukan. Juga rasuah menjejaskan reputasi negara di peringkat antarabangsa. Oleh itu, reformasi dalam sistem pengurusan pendidikan mengenai bahayanya rasuah dan tindakan tegas terhadap pelaku salah adalah langkah terbaik dan penting untuk mencegah kejadian serupa berlaku di masa hadapan.